Okey, baik. Seterusnya hari ini kami ingin berkongsi pada anda berkenaan COVID-19 keselamatan pekerjaan. Sebab sekarang ni banyak kes-kes baru COVID-19 berkaitan dengan pekerja-pekerja, terutamanya sekarang ni antara kluster yang terbesar adalah kluster teratai di kawasan Selangor yang mencatatkan kes peningkatan yang sangat mendadak dan juga tinggi. Jadi kami ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan topik tersebut. Hari ini di studio kami bawakan iaitu Dr. Priya Ragunath selaku Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Khabar doktor, sihat selamat pagi? Khabar baik, selamat pagi, salam sejahtera. Antara tetamu yang sering dalam Selamat Pagi Malaysia berbincang mengenai SOP dan juga COVID-19. Dan hari ini fokus kita terhadap keselamatan dan juga kesihatan pekerja. Apabila kerajaan membenarkan sektor ekonomi dibuka dan pastinya salah satu sektor ekonomi itu mungkin dari segi penjadian ekonomi di kilang dan sebagainya. Jadi dari segi SOP-nya bagaimana apabila pihak KKM sendiri menetapkan SOP dan hari ini kita lihat kluster di tempat kerja itu wujud. Okey, so sebenarnya pematuhan kepada SOP ini adalah satu perkara yang agak sukar. Nampak di kalangan orang awam pun agak sukar. So lebih-lebih lagi di kalangan pekerja dan terutamanya bila ada juga pekerja warga asing. So dalam kilang ni ramai pekerja ada dan kebanyakan kilang memang telah menguatkuasakan SOP di tempat kerja. Mereka memastikan penguatkuasaan penjarakan, penggunaan pelitup muka, saringan gejala dan saringan suhu semasa masuk kerja diamalkan. Walau bagaimanapun ada juga satu aspek di mana tempat tinggal pekerja tersebut. Majikan ada dua aspek. Satu aspek adalah dari segi penyediaan tempat tinggal yang sesuai bagi warga negara, pekerja warga negara asing. Dan lagi satu adalah bagaimanakah pematuhan ataupun penguatkuasaan langkah pencegahan di tempat tinggal. Sebab itu adalah di luar peranan majikan sebenarnya. Dan ialah seperti saya kongsikan tadi, kluster teratai sekarang ini antara kluster yang mencatatkan kes positif tertinggi mengalahkan kluster Seri Petaling sebelum ini, walaupun kita sudah pun berada di gelombang yang ketiga. Ini disebabkan faktornya seperti yang doktor kongsikan sebentar tadilah, kluster tempat tinggal, disebabkan pekerja warga asing dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak majikan terlebih dahulu untuk memastikan agar SOP ini boleh dipatuhi dan difahami oleh pekerja-pekerja terutamanya warga asing yang mungkin agak sukar untuk memahami bahasa kebangsaan kita dan sebagainya. So, majikan yang menggunakan tenaga kerja pekerja warga asing ini sudah maklum. So, pada awal tahun ini sebenarnya kami pun telah menggalakkan semua untuk mendapat penterjemahan langkah-langkah pencegahan dan penterjemahan juga didapati daripada kedutaan Nepal, Bangladesh dan sebagainya. Dan majikan digalakkan untuk menggunakan penterjemahan langkah-langkah pencegahan. So majikan perlu memastikan bahawa semua pekerja warga asing ini diberi maklumat secara berkala, kena update mereka juga. Jangan biarlah mungkin mereka tak terdedah kepada berita dan sebagainya. Jadi majikan mempunyai peranan untuk update mereka, beritahu mereka maklumat menggunakan bahasa mereka atau dalam bahasa mereka masing-masing dan juga seringkali mungkin membuat interaksi dengan mereka supaya mereka lebih memahami masalah yang dihadapi dan terutamanya semasa berada di tempat tinggal. Mungkin mereka rasa okeylah di tempat kerja kami patuh. Itulah, balik ke rumah saya okey. Tapi mereka mungkin lupa bahawa mereka tinggal dengan ramai orang. Mungkin keadaan sesak, mungkin tidak, tetapi mereka sembang dengan kawan, mungkin kawan daripada kilang lain, tempat lain. Di situlah kami rasa mereka perlu diberi maklumat juga berkaitan dengan dari segi tempat tinggal. Mungkin agak crowded, agak sempit di kalangan pekerja-pekerja tersebut. Mungkin saranan kepada pihak majikan, mungkin ini melibatkan kos dan ekonomi, itu nombor 2. Tapi keperluan dan juga kewajipan majikan tersebut untuk menyediakan tempat tinggal yang selesa khususnya, sekurang-kurangnya ada jarak yang boleh kita pisahkan 1 meter di antara setiap pekerja di dalam saranan doktor kepada majikan. Tak, ya betul. So actually SOP itu sudah pun dikeluarkan dan sekarang pada masa ini Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Tenaga Kerja sedang berusaha untuk menguatkuasakan Akta 446 iaitu Akta Standard Minima Perumahan untuk pekerja warga asing
penting ini. And I think baru-baru ini pun Menteri Sumber Manusia telah pun memaklumkan bahawa mereka akan memula menguatkuasakan, maksudnya dengan denda dan sebagainya terhadap majikan yang tidak menyediakan sama ada tempat kerja ataupun tidak menyediakan tempat kerja yang sesuai mengikuti SOP yang sedia ada tu. Memang SOP itu akan telah memberitahulah penjarakan dan sebagainya. Sekiranya terdapat kes aktif yang dikesan di kawasan ataupun bangunan sesuatu kawasan tersebut, apakah langkah pertama yang akan diambil oleh PKKM untuk memastikan ataupun menyalahkan adakah mereka ini daripada kluster yang baru ataupun apakah langkah yang akan diambil terlebih dahulu oleh PKKM? Oleh KKM. Okey, so bagi kami bila ada kes baru, kes positif dikenal pasti, so pegawai daripada pejabat kesihatan daerah akan turun. Di situ mereka akan cuba kenal pasti semua kontak rapat, sama ada di tempat kerja ataupun di tempat tinggal. So that means penyiasatan secara meluas akan dilaksanakan, dijalankan oleh mereka di mana mereka siasat tempat kerja, siasat tempat tinggal, siasat juga komuniti mereka dan cuba mengenal pasti siapakah kontak rapat. So daripada kontak rapat tu baru KKM akan cuba mencari link, kita panggil epidemiological link, di mana kemungkinan dia mendapat jangkitan tu, daripada mana ataupun dari tempat mana ataupun siapa. So di situlah kami dapat menetapkan sama ada ia daripada satu kluster ke, daripada kluster lain ke. So ia melibatkan satu penyiasatan yang meluas. Ya, apabila kita melihat kluster tempat kerja ini, mungkin sekarang sudah pun berlaku kluster tempat kerja yang begitu besar, kluster teratai. Jadi jangkaan KKM apabila kita melihat beberapa minggu ke hadapan, beberapa bulan ke hadapan, masih ada lagi sebenarnya tempat-tempat kerja yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi untuk memutuskan jangkitan kepada kluster tempat kerja yang lain itu, bagaimana KKM lakukan? Okey, so pertama sekali kami mengharap semua tempat kerja lain ambillah pengajaran daripada kes-kes yang sering berlaku ni. Okey, so daripada semua itu kami telah pun menetapkan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diikuti. So tempat kerja tu kena preempt. Ambil pengajaran daripada apa yang berlaku, tengok balik, nilai semula tempat kerja masing-masing. Pekerja, adakah tempat sesuai, adakah langkah diikuti, macam mana pula tempat tinggal mereka jika wajib disediakan lah. Bukan semua wajib menyediakan kan, cuma untuk warga negara asing je. So, jika perlu sediakan, adakah ia sesuai dan cari inovasi sedikit. Memang ia melibatkan kos. Tapi mungkin ada cara yang lebih kreatif atau inovatif untuk kita menyediakan tempat sesuai tanpa melibatkan kos yang terlalu banyak. So ini adalah apa yang majikan perlu buat. Nilai semula, cuba ambil tindakan sebelum terjadinya sesuatu kejadian di tempat mereka. Dan sekiranya berlaku ataupun dikesan kes positif di kawasan pekerjaan tersebut, contohnya kilang lah sekarang ni paling banyak, sesetengah kilang tersebut perlu ditutup dan perlu disanitasi dan setiap pekerja yang berada di bangunan tersebut perlu melakukan swab test. Mungkin inilah antara kegusaran majikan sebenarnya apabila kilang itu ditutup. Mereka terpaksa menanggung kos yang sangat banyak, bukan sahaja dari sudut untuk melakukan swab test kepada pekerja-pekerja mereka, tetapi kilang juga tidak berjaya mengeluarkan apa-apa hasil dalam tempoh tersebut dan ini mungkin akan merugikan mereka. Jadi mungkin saranan daripada pihak KKM untuk majikan-majikan ini agar mereka boleh menghadapi situasi ini dengan tenang dan juga reda. Ya. So pertama sekali mereka kena faham bahawa penutupan kilang tu adalah sekadar melaksanakan pembersihan dan disinfeksi, bukan untuk tutup 14 hari. So jika pembersihan dan disinfeksi telah pun dilakukan dengan sepenuhnya, kilang tu boleh dibuka semula. Dari segi pekerja pula, hanya kontak rapat yang akan diasingkan, dilakukan swab. Tapi di sini bila ada satu outbreak yang besar, kluster yang besar, semua pekerja dilakukan swab. That's why pada masa ini Menteri Pertahanan pun telah mengumumkan bahawa saringan pekerja perlu dilaksanakan. Buat masa ni beberapa negeri sajalah kan, Selangor Wilayah, Negeri Sembilan, Labuan, Sabah dan Pulau Pinang telah pun diarahkan di mana first screening tu perlu dilaksanakan dan juga dibantu oleh SOKSO dari segi pembiayaan. SOKSO memberi duit juga. So majikan perlu melaksanakan saringan ini dan jika boleh, maybe next time kami akan tengok semula juga untuk saringan berkala. Sebab kita tengok dulu dengan first test, lepas tu kami tengok kemampuan dan kebolehan untuk melakukan saringan secara berkala. So majikan perlu faham that
di sini saya kata beberapa perkara lah. Satu, peranan KKM, satu peranan majikan dan peranan pekerja juga. So jika pekerja sendiri tak patuh pun susah. Pekerja sendiri pun tidak melakukan apa yang mereka patut lakukan pun susah. So mungkin majikan boleh kreatif untuk beri sedikit insentif kepada pekerja. Sebab kerugian yang dialami daripada menutup kilang adalah agak besar dan lebih besar daripada kos saringan ataupun kos untuk melaksanakan latihan. So mungkin majikan kena tengok daripada segi itu, aspek itu. Bagi latihan, lakukan saringan, kosnya ada tetapi mungkin kurang daripada kerugian yang besar jika kilang ditutup. Itu dia antara apa yang boleh disampaikan tentang keselamatan pekerjaan dan juga apa yang berlaku di Malaysia sekarang, terutamanya apabila pandemik COVID-19 menyerang kluster pekerjaan ini. Terima kasih kepada Dr. Priya, Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, selepas